أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Alhamdulillah. Apa kabar murid-murid tahun 1? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat di rumah masing-masing insya-Allah. Jadi untuk sesi PDPR hari ini kita masih lagi di dalam tajuk solat sempurna. Jadi hari ini kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Masih lagi merujuk pada muka surat yang sama, buku teks pendidikan Islam, muka surat 106 hingga 113. Okey, jadi fokus pada pembelajaran hari ini adalah perincian bagi rukun solat. Jika pada sesi PDPR yang lepas, kita sudah berfokus kepada niat setiap waktu solat. Jadi hari ini kita nak sambung pada setiap rukun solat itu sendiri. Dan seperti juga minggu lepas, saya ada sertakan pautan ataupun link bagi video-video sokongan. Jadi panjang tajuk solat sempurna ni kita dibantu dengan video sokongan daripada animasi Upin dan Ipin. Jadi kamu boleh tontonlah dengan menekan apa pautan yang saya sertakan dalam video ini. Okey, jadi seperti juga biasa saya akan ingatkan semula bahawa rukun solat ada 13 perkara. Bermula dengan berdiri tegak, niat, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir dan memberi salam pertama dan akhirnya adalah tertib. Dan minggu lepas kita telah fokus kepada yang pertama iaitu berdiri bagi yang mampu dan yang kedua berniat. Okey, jadi hari ini kita nak fokus kepada rukun yang seterusnya iaitu takbiratul ihram. Rukun yang ketiga takbiratul ihram. Seperti yang saya terangkan dalam video sebelum ini, takbiratul ihram adalah lafaz takbir Allahu Akbar yang dilafazkan itu. Bukanlah perlakuan kita mengangkat tangan. Perlakuan mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Ya, terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan semasa takbiratul ihram. Ya, jika kamu boleh lihat pada gambar dalam buku teks, jika lelaki dia mengangkat tangan separas dengan telinga. Tangannya dikembangkan separas dengan telinga lah. Tetapi berbeza bagi orang perempuan, dia apabila mengangkat takbiratul ihram ataupun mengangkat takbir, tangannya berada pada paras dada sahaja. Boleh rujuk gambar ini sebagai panduan. Jadi lelaki dan perempuan perbuatannya tidak sama. Ada beza. Dan sekali lagi saya tekankan, lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar itu mestilah kita lafazkan secara kuat semasa solat. Okey, baiklah. Dan seterusnya rukun yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini ada kedudukan yang istimewa kerana dalam banyak-banyak surah di dalam Al-Quran, surah ini Allah wajibkan untuk kita baca di dalam solat 5 waktu sehari semalam. Dan kedudukan apabila semasa kita membaca surah Al-Fatihah, biasanya kita akan meletakkan tangan kita di paras antara perut dan dada itu. Pastikan kedudukan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Sama juga dengan perempuan. Kedudukan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Dan membaca surah Al-Fatihah mesti dibaca dengan betul dan bertajwid. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Jadi bacaan surah Al-Fatihah mesti dibaca dengan betul. Dia merupakan rukun yang wajib kita lakukan di dalam solat. Seterusnya rukun yang kelima ialah rukuk dengan tamakninah. Perlu ditekankan apabila kita rukuk, kita tidak boleh lakukan dengan tergesa-gesa. Mesti disertakan dengan tamakninah ataupun berada dalam keadaan itu dengan sekadar lafaz subhanallah. Itu pun sudah cukup. Yang penting perlu kekal dalam keadaan rukuk itu sekadar lafaz subhanallah. Tak boleh kita turun rukuk dan terus naik. Kedudukan rukuk awak boleh rujuk pada gambar yang berada dalam buku teks. Kedudukan tangan berada di lutut dengan kedudukan jari itu direnggang-renggangkan. Bagi lelaki dia lebih tangannya lurus, tetapi berbeza dengan perempuan. Boleh lihat pada gambar kedudukan tangan itu tidaklah lurus. Tangan masih lagi di lutut tetapi dibengkokkan sedikit. Dan yang rukun yang keenam adalah i'tidal dengan tamakninah. I'tidal adalah berdiri selepas daripada rukuk. Berdiri semula selepas daripada rukuk itu juga disertakan dengan tamakninah. Perlu berada dalam keadaan itu sekadar lafaz subhanallah. Itu dimaksudkan dengan tamakninah. Berhenti seketika. Seterusnya rukun yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tamakninah. Selepas saja i'tidal, kita akan turun sujud yang pertama, kemudian duduk antara 2 sujud dan kita akan sujud sekali lagi. Itu yang dimaksudkan dengan sujud 2 kali. Sujud 2 kali dengan tamakninah. Dan ada bacaannya lah. Bacaan ni saya tidak mahu tekankan lagi sebab ia adalah sunat. Setiap perbuatan itu ada bacaannya, tapi saya masih lagi belum nak tekankan kepada bacaan. Kita perlu pergi kepada perlakuan terlebih dahulu. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah anggota sujud yang perlu kita perhatikan semasa sujud. Ada 7 anggota. Kita kena pastikan ketujuh anggota ini ada di tempat kita sujud, melekap di lantai. Iaitu yang pertama dahi kita, yang kedua dan ketiga adalah tapak tangan, keempat dan kelima adalah kedua lutut dan semua hujung jari kedua kaki. Jari kita mesti dibengkokkan. Mesti dibengkokkan. Tak boleh kita ratakan kaki itu. Kedudukan sujud, kamu lihat kepada gambar. Siku itu tidak diletak kepada lantai, di atas lantai. Mesti diangkat. Perempuan dia akan kepit sedikit rapat dengan tubuh badan. Kalau lelaki biasanya dia akan lebih mengembang lah, tapi tidaklah sehingga mengganggu jemaah di sebelah, sekadarnya sahaja. Tapi perempuan dia akan kepitkan sedikit. Tangan ketiak itu tidak dibuka. Dan rukun yang ke-8 adalah duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud dengan kedudukan yang dipanggil sebagai duduk iftirash. Boleh rujuk pada gambar, punggung berada di atas kaki kiri dan kaki kanan berada tegak di sisi dengan perut jari itu dibengkokkan. Duduk antara 2 sujud juga disertakan dengan tamakninah, iaitu berhenti seketika dengan kadar lafaz subhanallah. Dan rukun yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir ataupun
yang biasa kita panggil sebagai duduk tahiyat akhir. Perbuatan duduk itu adalah rukun. Okey, dan yang ke-10 membaca tasyahud akhir ataupun membaca tahiyat akhir ketika duduk tahiyat akhir. Ha, jadi lafaz bacaan tahiyat akhir itu adalah wajib. Jadi wajib kita ingat dan wajib kita baca di dalam solat. Ya, dengan lafaz At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bacaan yang kita panggil sebagai bacaan tahiyat akhir yang wajib kita ingat. Dan kedudukan duduk tahiyat akhir dipanggil sebagai duduk tawaruk, di mana punggung berada di atas lantai. Kalau tadi duduk iftirash, punggung berada di atas kaki kiri. Duduk tahiyat akhir atau duduk tawaruk, punggung berada di lantai dan kaki kanan itu samalah, dudukan tegak dengan perut kaki dibengkokkan. Okey, dan yang ke-11, rukun yang ke-11 adalah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW selepas membaca tahiyat akhir. Okay, selepas saja kita selesai membaca tahiyat akhir, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan terus sambung kepada selawat ke atas Nabi Muhammad SAW sekadar-kadar atau sekurang-kurangnya dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling kurang. Yang paling minimal perlu kita baca untuk melengkapkan rukun selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir adalah lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Biasa kita yang seperti yang kita sudah belajar, kita akan sambung dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah sunat. Dapat pahala yang berlipat kali ganda lah jika kita amalkan. Apa yang kita belajar sebaiknya kita amalkan. Dan yang ke-12, memberi salam yang pertama ke sebelah kanan. Memberi salam yang pertama ataupun yang biasa kita palingkan muka ke kanan, itu adalah rukun yang ke-12. Beri salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu hukumnya adalah sunat. Dan yang ke-13 adalah tertib. Tertib itu melakukan setiap perkara di dalam solat ini mengikut urutannya. Tidak boleh diubah dengan sesuka hati. Jadi itu sahaja untuk PDPR hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam sedi PDPR esok hari Jumaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.